Anda masih lagi menonton Buletin Awani Khas Mencari MH370. Kami bersiaran sejak pagi tadi dan akan terus bersiaran sehingga kami dapat maklumat berhubung dengan perkembangan terbaru operasi mencari dan menyelamat pesawat MH370. Dan sebentar tadi kami menemu bual bekas Panglima Tentera Udara Malaysia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Sulaiman Mahmud, dan berikut rakaman temu bual tersebut. Untuk membicarakan tentang isu ini di studio bersama saya pada ketika ini yang berbahagia, saya cukup berbesar hati untuk kita dapat bersama beliau yang berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Sulaiman Mahmud, bekas Panglima Tentera Udara Malaysia, Diraja Malaysia. Mungkin Jeneral Datuk Sri melihat ataupun berita awal pagi ini. Jadi pada pemikiran Datuk Sri, bagaimana perasaan selepas 13 hari ini antara petunjuk yang paling besar yang belum disahkan tetapi mungkin akan memberi lebih banyak petunjuk selepas ini? Saya rasa ini adalah satu penemuan yang dapat menggalakkan atau memberi motivasi yang agak tinggi kepada mereka-mereka yang dalam usaha mencari pesawat MH370 itu. Ya. Kalau kita katakan sudah beberapa hari, saya ingat hari ini dah masuk hari yang ke-13. Ya. Usaha-usaha mencari telah dijalankan. Tentu sedikit sebanyak demotivation telah set in. Bermakna kru pun dah mula fatigue, ya, mula letih, dan mula mungkin ada yang sudah hampir maksimum crew duty time dan sebagainya. Ya. Tetapi dengan adanya penemuan terbaru ini, ia memberi satu semangat yang baru lah, ya, saya kira, kepada siapa juga yang di dalam sistem cari dan menyelamat ni untuk mengharung cara yang baru pula. Ya. Dan itu macam saudara kata tadi, beberapa pesawat negara-negara sahabat telah pun pergi dan akan pergi ke sana, termasuk PC-130 atau C-130 Tentera Udara Diraja Malaysia sendiri. Ya. Mereka akan bertolak, saya rasa malam ni, ya, dengan penuh harapan akan menemu sesuatu. Ya. Dari pengalaman Tan Sri, Datuk Sri melihat ataupun usaha ini antara usaha yang paling besar, paling ekstensif dan juga berskala multinasional sifatnya. 12 hari dalam mencari dan menyelamat, tidak dapat petunjuk yang konkret di Laut Cina Selatan pada fasa pertama pada awalnya, menuju ke Selat Melaka dan ke utara Selat Melaka iaitu sekitar Lautan Andaman, dan selepas ini sekarang ini sudah memberi tumpuan kepada koridor di selatan di Lautan Hindi berhampiran dengan Australia. Jadi boleh kita gambarkan betapa kata sukarnya usaha kali ini dan bagaimana anggota kita yang bertungkus lumus 24 jam menerusi arahan dari pihak ataupun berkuasa untuk terus mencari biarpun tiada ataupun petunjuk yang jelas walaupun terpaksa dilakukan. Saya kira ya, imej satelit yang kita terima tadi menunjukkan bahawa imej ini didapat ya, pada 16 hari bulan lalu. Bermakna sehingga ke hari ini dah 4 hari. Dan kalau kita dapat koordinat sebenar di mana satelit itu nampak objek-objek yang dikatakan mungkin daripada pesawat yang hilang ini, setelah 4 hari ianya telah berubah arah dan lokasinya. Kerana ianya bergantung kepada cuaca, ya, bergantung kepada arus lautan itu, ya, sendiri, yang banyak memberi kesan kepada benda yang terapung. Jadi kalau kita katakan objek ini telah pun dipukul arus, kalau setakat 120-130 km, saya rasa itu berkemungkinan. Jadi untuk kita menggambarkan proses pencarian imej ini bukan satu kerja mudah. Data-data baru terpaksa diambil dan juga dilihat semula. Barulah pasukan di bawah itu, pasukan kapal-kapal yang sudah bersedia di Perth, Australia akan digerakkan ke kawasan, tetapi radar yang sedang dilakukan pengimejan oleh pihak berkuasa Australia dengan tentera laut Amerika Syarikat itu begitu penting, Tan Sri, ya? Memang betul. Dan tiap-tiap aset yang kita deploykan ke area baru ini
mereka menggunakan teknologi mereka sendiri untuk mengesan objek-objek di permukaan laut. Ya. Dan dikatakan objek yang dilihat oleh satelit itu berukuran lebih kurang 24 meter. Ya. Itu satu objek yang besar. Dan saya kira oleh kerana ukurannya begitu, ianya memudahkan sedikit untuk mendapat kesan-kesannya dengan alat-alat yang tercanggih yang didapati di pesawat-pesawat yang mengambil bahagian inilah. Kalau penerbit di dalam studio boleh tunjukkan peta lokasi benar yang dicerap oleh satelit Australia, mungkin Tan Sri boleh komen. Ikut grafik ini, objek ini dicerap pada 16 Mac 2014. Pengumuman dilakukan pada awal pagi ini oleh pihak berkuasa Australia 20 hari bulan Mac. Hari ini 20 hari bulan Mac. Jadi 4 hari daripada imej asal, tarikh asal dicerap oleh satelit Australia. Maksudnya kita pun tidak dapat mengenal pasti, tiada penerangan lanjut oleh pihak berkuasa Australia dari asal mana imej tersebut didapati. Dan selepas beberapa hari hinggalah pengumuman dibuat pada hari ini selama 3 hari ataupun 4 hari. Jadi kemungkinan imej ini sudah bergerak mungkin agak jauh dari lokasi sebenar pada 16 hari bulan, Tan Sri? Saya rasa apa yang saudara kata tadi itu tidaklah satu yang impossible. Ya. Tapi kalau kita dapat koordinat yang diambil oleh satelit itu, gambar dan koordinat di situ, dan kita berasaskan daripada pergerakan arus, cuaca dan keadaan sedemikian, mungkin kita boleh plot satu arah ataupun satu arc di mana objek ini mungkin berada pada ketika ini. Dan itu subjek kepada pengesahan oleh aset-aset yang mencari tadilah. Ya. Dari sudut kedudukan pula, kalau penerbit juga boleh tunjukkan kedudukan dari bandara Perth ke kawasan tersebut untuk kita boleh memahami mengapa pihak mencari dan juga menyelamat perlu ataupun membahagikan kawasan-kawasan ini dengan data-data radar yang bakal diberikan oleh aset-aset yang sedang berada di kawasan tersebut. Jadi mengapa perlu kita lihat pembahagian itu oleh pihak AMSA Australia untuk memudahkan kapal-kapal mencari dan juga menyelamat dan aset yang boleh kita kata lebih mudah faham, Tan Sri? Jadi biasanya bila kita memasuki sesuatu kawasan ataupun area untuk mencari, di coordinating center itu akan membahagikan area ini kepada sektor-sektor untuk diterokai oleh aset-aset tertentu. Mungkin satu pesawat kepada satu area dan pesawat yang kedua kepada area lain dan seterusnya begitulah. Jadi supaya satunya keselamatan pesawat-pesawat itu lebih terjaminlah kalau dia tidak duduk dalam satu kawasan. Dan kalau kita assume dia juga buat pencarian di malam hari gelap, ia akan menjejaskan lagi keselamatan penerbangan. Kalau ikut jarak, ikut map ataupun peta yang ditunjukkan dari bandara Perth ke kawasan tersebut sekitar 2,260 km di tenggara Perth, Australia. Jadi pesawat yang akan membuat imbasan radar untuk memastikan koordinat tepat untuk operasi mencari dan menyelamat MH370 daripada imej satelit yang diberikan itu. Jadi pesawat pastinya akan melihat dari aspek ataupun minyaknya dan juga berapa lama perlu berada di kawasan daripada untuk ke Perth balik semula untuk mengisi minyak. Jadi operasi juga terpaksa dijalankan untuk kembali semula. Jadi boleh kita bayangkan, Tan Sri. Tan Sri sudah menerbangkan semua pesawat-pesawat TDM dan pastinya kita boleh dapat gambaran lebih detail tentang itu. Pesawat-pesawat yang dikerahkan ke kawasan ini terdiri daripada P3 Orion, P8 Poseidon dan sebagainya. Aset-aset ini adalah long range maritime patrol assets. Bermakna dia memang mempunyai endurance yang lama. Saya kira kalau setakat 10 jam tu tak ada masalah pada mereka. Mungkin lebih pada itu. Saya tak pasti off the cuff berapa endurance mereka sekarang ni. Tapi mereka ini memang long range maritime patrol dan boleh berada di satu kawasan itu dengan lama. Jadi kalau mereka perlu berada di situ berapa lama ke, I'm sure they would be able to do it.
bagi aset kita, aset TDM dan juga aset TLDM, kita pun sudah mendengar beberapa vessel kita atau kapal-kapal kita sudah pun bergerak ke koridor selatan ini dan Charlie 130 kita pun sudah digerakkan. Jadi mungkin boleh Tan Sri gambarkan bagaimana proses pencarian selepas mendapat maklumat lebih lanjut selepas ini apabila mereka mendarat di Perth dan menunggu data-data baru dari radar-radar pesawat termoden ini untuk dikoordinasi oleh pihak Australia. Australia sekarang ini melalui AMSA, mereka mengambil alih koordinasi pencarian di Lautan Selatan Hindi ini. Jadi semua aset-aset yang dikerahkan membuat search di situ akan berkoordinasi dengan AMSA. AMSA akan menjadi lead, mereka akan mengetuai koordinasi ini. Jadi kalau mengikut apa ni yang biasa kita lakukan, pesawat-pesawat ini akan dibagi satu area untuk search, dan pesawat kita juga akan diberi satu area dan kita akan search di situlah. And tentu sekali Perth akan menjadi center of the activity, the base tu untuk pesawat-pesawat mengambil minyak dan sebagainya. C-130 kita mungkin tidak, endurance-nya tidak begitu lama seperti P3 Orion dan sebagainya, tetapi cukup untuk membuat search and rescue ni. Okey, Tan Sri, kita nak tahu juga apabila kita mendapat tahu imej yang dicerap itu bersaiz atau berskala 24 meter besarnya, ada kemungkinan yang begitu besar kaitannya dengan badan pesawat. Mungkin selepas ini saya minta rakan saya di dalam bilik war room kita tu boleh bawa model Boeing 777 untuk kita lebih jelas bahagian mana yang kemungkinan itu yang dijumpai oleh, yang dicerap oleh imej satelit. Mungkin Tan Sri pada awalnya mungkin boleh beri sikit gambaran. Saya kira 124 meter ini adalah sekadar 130 kaki. Kapal terbang ini kapal terbang besar. Jadi ianya konsisten dengan katakan bahagian sayap. Kalau ianya tidak lepeh, ianya konsisten dengan bahagian fuselage. Tapi kalau katakan bahagian belakang, itu rudder ataupun elevator, mungkin bahagian ini adalah lebih kecil daripada 24. Sikit Faizal dah bawakan model Boeing 777 ni, mungkin Tan Sri boleh jelaskan bagaimana kemungkinannya. Kalau kita melihat sejarah-sejarah penerbangan yang lampau dan juga kemalangan pesawat yang lampau, kemungkinan diberi ataupun serpihan yang mana yang mungkin timbul di permukaan laut, walaupun sebahagian yang lebih besar akan berada di permukaan laut. Tapi kalau konsisten dengan 24 meter tadi, saya kira adalah bahagian ini, sebelah sayap dia tu, ataupun kalau dia flat surface, saya rasa memang kita boleh narrow down kepada sayap lah. Kalau ianya tidak flat surface, mungkin sebahagian daripada fuselage ini yang telah patah berpecah semasa impact. Tapi katakan bahagian belakang ini, ekor ni, sini sirip ke vertical fin ataupun stabilizernya, ianya kecil daripada 24 dah. Ini besar, 24 meter. 24 besar. Kalau sayap, kalau kemungkinan bahagian sayap? Besar kemungkinan bahagian sayap lah. Seperti kata tadi, kalau ianya flat surface, it is consistent dengan sayap. Kalau ikut, kita masih menunggu pengesahan, ini belum disahkan lagi Tan Sri, kan kita menganalisa dari sudut kemungkinan-kemungkinan yang akan kita dapat sahkan kemudian, kerana pihak AMSA dan pihak berkuasa Australia sedang bekerja keras untuk mengkorporasi semua data-data ini. Mungkin Tan Sri, adakah kita boleh menjangkakan kalau pesawat terhempas secara soft landing ataupun hard landing di permukaan laut, mereka badan pesawat akan berkecai lebih kecil ataupun bagaimana? Kalau soft landing misalnya. Susah untuk disahkan sama ada soft landing dia akan berkecai besar, hard landing berkecai kecil. Kerana kita bergantung kepada bagaimana ianya masuk ke permukaan air itu tadi. Selalu kita kata air ini adalah seperti batu. Kerasnya. Keras. Jadi kalau dia ada impact macam mana pun, dia tidak akan
jadi satu piece lah. Dia akan jadi banyak pieces. Okey, Tan Sri, kalau kita lihat pesawat ini juga sebuah pesawat yang moden, serpihan-serpihan yang lain juga diperlukan untuk memberi petunjuk seterusnya. Kalau sebesar 24 meter itu kita sudah dicerap oleh imej satelit pihak Australia, kemungkinan ada serpihan-serpihan lain yang mungkin akan floating ataupun sudah bergerak, mungkin bukan kawasan tersebut, tetapi kerana kita dicerap pada 16 hari bulan, pastinya kita pun tidak tahu dari mana asalnya imej tersebut yang dicerap oleh satelit. Tapi mungkin ada kawasan yang belum ditemui, belum dicerap oleh imej satelit yang mungkin boleh memberi petunjuk. Saya rasa kalau sayapnya disintegrate daripada fuselage, bermakna besar kemungkinan fuselage juga berpecah. Kalau fuselage pecah, makna benda-benda di dalam fuselage tu macam dalam kabin tu akan keluar mengikut arus, mengikut buoyancy dia. Terutamanya the seat is buoyant. Dia akan terapung. Maybe bag dan sebagainya yang kurang beratnya tu mengandungin air, angin ke begitu, ini pun akan terapung. Tentu sekali selepas 12 hari, 13 hari, mungkin serpihan manusia juga akan terapung, kan? Jadi banyak kita boleh dapat petunjuk daripada kalau fuselage-nya disintegrate. Tentang lokasi kawasan, kita sedia maklum para penganalisa hidrografi dan juga oceanografi menganggap Lautan Hindi, lebih-lebih lagi kalau kita zoom kawasan yang disebutkan pada hari ini merupakan kawasan antara yang paling dalam di Lautan Hindi, di Lautan India. Kemungkinan perkara yang mungkin kita boleh lihat, kerana kalau sekitar 4,000 meter kedalaman ataupun 7 km kedalaman, boleh Tan Sri bayangkan bagaimana sukarnya proses pencarian. Biarpun kita mengharap ataupun petunjuk-petunjuk baru akan dijemakan dan pastinya proses mencari dan menyelamat SAR bukan sehari dua, Tan Sri. Ya. Saya kira kalau dalamnya sampai 5 km, 7 km, divers dengan dengan udara scuba dia tu, saya ingat tak mampulah. Jadi perlu aratan lain yang boleh submerge dalam sebegitu dan mendapat kesan apa jua yang ada di situ lah. Tapi we still have to narrow down di mana benda tu berada, kerana undercurrent bawah tu dia akan mengubahkan itu arah apa-apa juga yang ada di bawah. Lebih lagi selepas 3-4 hari ataupun sekarang ni katakan dah 13 hari lah. Tan Sri, kalau kita boleh bayangkan sebagai juruterbang mencari dan menyelamat, apa signifikannya yang penting untuk kita lihat apabila kita memandang ke bawah dan juga dengan peralatan radar dan sebagainya yang boleh memberi petunjuk kawasan tersebut ada kemungkinan yang dicari MH370? Mencari dia ada dua aspek dia. Satu adalah visual search, iaitu menggunakan penglihatan lah. Dan keduanya kita gunakan alat-alat kita lah, apa juga yang ada, radar, sonar, sonobuoy dan sebagainya. Jadi kita tidak terikat kepada salah satu ataupun itu aja. Jadi kita akan menggunakan apa juga yang boleh. Kalau kita katakan visual search tadi itu, kita gunakan binoculars lah, apa juga yang pada peringkat ini, apabila imej ini sudah dikongsikan dengan pihak Malaysia dan juga pihak Australia sudah menggerakkan segala aset dengan bantuan multinational punya rakan-rakan lain, Amerika Syarikat, New Zealand dan sebagainya. Jadi pada ketika ini, sebelum dilocate di manakah debris ataupun imej yang dicerap oleh satelit itu, peluang untuk kita mengetahui lebih jelas, lebih dekat dan cara mencari ini adakah dengan hanya melalui penerbangan lebih efisien berbanding melalui laut? Sangat sama mustahaknya kedua-duanya. Kerana dari laut itu mereka dapat melihat lagi dekat. Dia boleh pergi ke mana benda itu berada. Tetapi untuk menunjukkan arah kepada mereka,
kapal terbang ni penglihatannya lebih jauh lah. Sebab kita berada tinggi kan. Dari as opposed to surface vessel, kita tengok on the surface of the sea saja. Kita daripada atas. Mungkin Tan Sri pengalaman bekerja dengan rakan-rakan di Australia, pihak AMSA dan juga pihak tentera udara, tentera laut Australia, mungkin ini kemungkinan cara mereka bekerja, aset yang mereka ada dan juga mereka mahir dengan kawasan-kawasan sebegini, mungkin kelebihan untuk Australia mengetuai ini. Kerana kawasan ini berdekatan sekali dengan Australia, cuma 2,200 kilometer daripada Perth, it makes sense lah Australia mengetuai pencarian ini dengan menggunakan management yang sedia ada, iaitu AMSA. Jadi tidak heranlah mereka mengetuai search ini dan mereka mengkoordinasikan the activity of the search. Dan mungkin yang terakhir, apabila Perdana Menteri Australia Tony Abbott memaklumkan penemuan imej satelit ini di Parlimen Australia dan kemudian dikongsikan bersama dengan Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib Tun Razak, ini merupakan satu breaking news atau breakthrough. Yes. Memang berita-berita begini saya rasa semua rakyat Malaysia menunggu-nunggukan. Terutama sekali Perdana Menteri kita lah. Jadi kalau Perdana Menteri Australia sendiri berhubung dengan Perdana Menteri kita dan memberi maklumat yang dikatakan breaking news tadi, saya rasa ini satu share of information yang paling mustahak sekali dalam aktiviti kita mencari aset kita yang telah lama kita cari ini. Dan kekuatan kita ataupun keakraban kita diuji dalam isu diplomatik kerana membabitkan 26 buah negara. Betul. Dan kita berkongsi data, berkongsi segala keperluan untuk mencari MH370 dan kita memerlukan bantuan rakan-rakan lain termasuk sekarang ini Australia dan Indonesia. Pastinya bukan kerja mudah, Tan Sri. Memang. Dalam aspek search and rescue ni, kita ada bilateral search and rescue arrangement ataupun pakatan dengan sahabat-sahabat kita di negara ASEAN ini. Tetapi dengan negara-negara lain ini, secara sukarela saya kata, dia orang ni datang menyahut kepada keperluan to search and to save lives. Gitu. Ini belum kita bercerita tentang kos, tentang masa. Saya ingat di keadaan yang begini genting ni, semua pihak tak nak berkira sangat. Mungkin pada hari kemudian daripada ini kita tak tahulah. Tapi pada sekarang ni nobody talks about cost. Jadi apa pun kita harapkan sesuatu petunjuk yang lebih signifikan, yang lebih jelas di manakah MH370. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Sulaiman Mahmud, bekas Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia. Mungkin kita akan terus memberi perhatian tentang usaha mencari MH370 dengan petunjuk baru yang kita terima dari Australia, dan mungkin kita akan terus berhubung dengan pihak Jeneral Tan Sri Datuk Seri Sulaiman Mahmud untuk mendapatkan analisa dan juga pandangan beliau bagaimana kita akan lebih mengetahui proses mencari dan juga menyelamat MH370.